Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah kurnianya kita masih lagi dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih lagi diberi kesempatan untuk dapat meneruskan pembelajaran kita walaupun dalam suasana PKP ini, dalam suasana yang tidak mengizinkan kita untuk kita bersua muka bersama-sama berada dalam kelas, tapi kita berada di atas pelajaran secara online. Jadi insya-Allah pelajaran fiqh tahun 4 insya-Allah diminta kepada para pelajar tahun 4 untuk membuka buku teks kafa pelajaran ibadah tahun 4 berdasarkan kepada buku sumber ataupun buku teks kafa pelajaran ibadah tahun 4. Dan para pelajar boleh membuka pada muka surat 18 untuk kita menyambung pelajaran kita tentang masalah sembahyang solat. Dan pada muka surat 18 ini, pelajaran yang ketiga iaitu syarat sah solat. Sebelum ini kita telah berbincang panjang, membaca dan memahami tentang rukun-rukun solat. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan menyambung perbincangan kita tentang syarat sah solat. Pelajaran yang ketiga iaitu syarat sah solat. Baik, ada beberapa perkara yang menjadi syarat sah solat. Maksud sah solat itu maknanya sembahyang kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Para pelajar boleh mengikuti apa yang akan saya bacakan, apa yang akan saya cuba huraikan untuk sama-sama kita fahami. Dan selepas ini saya meminta para pelajar untuk membuat catatan nota dalam buku tulis syarat-syarat sah solat. Baik. Pada muka surat 18 ini, yang pertama sekali syarat-syarat sah solat itu ialah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maksudnya suci daripada hadas kecil dengan berwuduk dan mandi wajib untuk bersuci daripada hadas besar. Maknanya kalau berlaku pada diri kita itu hadas kecil, kita kena bersihkan hadas kecil kita itu, menghilangkan hadas kecil kita itu dengan berwuduk. Mana perlu berwuduk terlebih dahulu sebelum untuk mengerjakan solat. Sama ada solat fardu ataupun sunat. Hatta sekalipun solat jenazah sekalipun, mestilah dalam keadaan berwuduk. Yang kedua, jika berlaku hadas besar, mestilah wajib mandi terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas besar yang ada pada diri kita. Kita dah belajar pelajaran tentang hadas kecil dan hadas besar ini pada tahun 2 dan 3 dahulu. Hadas kecil boleh berlaku dengan sebab keluarnya sesuatu daripada kubul atau dubur. Itu di antaranya. Hadas kecil juga boleh berlaku dengan sebab bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya. Itu di antara hadas kecil. Keluar sesuatu daripada kubul dan dubur seperti kentut, kencing, berak, itu di antara sebab-sebab boleh berlakunya hadas kecil. Bila berlakunya hadas kecil yang sedemikian, perlu kita hilangkan hadas kecil tersebut dengan berwuduk. Yang keduanya hadas besar, iaitu berlakunya hadas besar dengan sebab keluar mani, kita sebut. Berlakunya hadas besar dengan sebab bagi perempuan didatangi oleh darah haid. Bila bersih, darah haid dah tak ada, wajib ke atasnya untuk mandi dan untuk dia bersolat. Itu di antara contoh mudah
untuk kita mengulangi balik apa yang dikatakan hadas kecil dan hadas besar. Artinya, semayang kita sah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita tidak ada hadas kecil dan tidak ada hadas besar. Itu yang pertama. Yang kedua, suci daripada najis di tubuh badan, pakaian dan tempat solat. Suci daripada najis di tubuh badan, pakaian dan tempat solat. Suci daripada najis di ketiga-tiga tempat ini adalah perlu untuk memastikan solat itu sah. Artinya sekiranya ada najis pada badan kita, ada najis pada pakaian kita, dan ada najis pada tempat solat kita, semayang kita tidak sah, semayang kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu syarat yang kedua mestilah suci daripada najis tubuh badan kita, pakaian kita dan tempat solat. Kita dah belajar dulu najis. Bab najis ini pelajaran tahun 3 dulu. Apa yang dikatakan najis? Sesuatu yang menghalangi untuk sah ibadah kita, khususnya semayang. Najis. Najis terbagi kepada 3. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawashshitah, ada najis mughallazah. Ini kita dah belajar dahulu. Maknanya kalau sekiranya ada najis-najis tersebut, sama ada ianya najis ringan mukhaffafah, ataupun najis pertengahan mutawashshitah, ataupun najis mughallazah, najis berat sekalipun, dia menghalangi untuk sah ibadah kita, khususnya semayang kita. Baik, artinya kita kena bersihkan dahulu. Pastikan tubuh badan kita, pakaian kita dan tempat solat kita tidak ada sebarang najis. Mungkin tanpa kita sedari, dalam poket baju kita ada bangkai semut umpamanya. Itu ada najis, maksudnya semut bila mati dia jadi bangkai semut. Dia najis. Artinya kita kena pastikan bahawa jangan ada sesuatu yang berunsur najis pada pakaian kita. Walaupun kita kata badan kita tak ada darah, tak ada nanah. Tapi kalau ada bangkai, seperti saya sebut tadi, ada bangkai semut yang mati, dia menyebabkan ada najis pada pakaian kita, lalu tidak sah solat kita. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, menutup aurat. Artinya solat akan sah bila mana kita menutup aurat. Mana dia aurat lelaki, mana dia ada aurat perempuan. Aurat lelaki ialah dari pusat sehingga lutut. Itu aurat lelaki. Aurat perempuan pula menutup seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Mana pergelangan tangan. Itu aurat perempuan. Mana ketika solat mesti dia menutup aurat. Bagi orang lelaki maknanya dia mesti sekurang-kurangnya berpakaian memakai kain pelikat umpamanya, tutup atas daripada pusat sehingga bawah pada lutut. Itu sekurang-kurangnya. Walaupun kita ni bolehlah semayang, orang lelaki boleh semayang tak berbaju, boleh. Tapi kuranglah adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya mesti menutup aurat. Kalau terbuka lutut, artinya terbuka aurat kita, tidak sah solat kita. Ataupun kain kita turun sikit ke bawah, terbuka pusat, nampak lorah punggung umpamanya. Pasal apa? Kainnya bawah. Ataupun setengah orang pakai seluar semayang, seluarnya londeh ke bawah. Nampak bila dia sujud, nampak lorah punggungnya. Maknanya dia terbuka aurat, tidak sah. Tidak sah. Begitu juga bagi perempuan, bila mana dia semayang umpamanya terselak kainnya, nampak betihnya, tidak sah. Jadi kena pastikan bahawa aurat sentiasa tertutup, bermula dari semayang sehinggalah akhir semayang. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, menghadap qiblat. Qiblat solat bagi umat Islam di seluruh dunia ialah Kaabah, Masjidil Haram, Kaabah. Artinya kita kena pastikan terlebih dahulu bila nak semayang,
tentukan arah kiblatnya. Tentukan arah kiblatnya. Sekarang ni mudah, ada alat untuk kita boleh kesan arah kiblat kita di mana kita berada sekalipun. Dalam suasana teknologi terkini yang ada pada kita, handset kita, telefon tangan kita pun boleh kita setting untuk menentukan arah kiblat. Jadi, kalau kiblat kita tidak betul, tidak sah semayang kita. Tidak sah. Ataupun tengah semayang, terpaling dada kita daripada arah kiblat, batal semayang kita, tidak sah. Sebab itu menghadap kiblat itu mestilah dikekali bermula daripada takbiratul ihram sehinggalah memberi salam. Kenapa? Kadang-kadang ketika kita memberi salam, kita menggerakkan badan kita sekali, bukan berpaling muka. Bagi salam itu sepatutnya berpaling muka, bukannya berpaling dada kita. Setengah orang dia berpaling dada kita ketika dia berpaling memberi salam, batal semayang dia. Batal semayangnya. Sebab itu menghadap kiblat ini maksudnya bermula daripada takbiratul ihram sehinggalah memberi salam yang pertama itu mestilah dikekalkan untuk menghadap ke arah kiblat. Kekal dada kita ke arah kiblat, iaitu di mana? Iaitu arah Kaabah, Masjidil Haram. Itu syarat yang keempat. Artinya kalau sekiranya berpaling dada kita daripada arah kiblat, ataupun kita semayang dalam keadaan kita tak pasti mana arah kiblat, tak boleh. Mesti kita yakin. Mesti kita yakin arah kiblat yang kita arahkan itu betul-betul arah kiblat yang kita hadapkan. Baik, yang kelimanya syarat sah solat itu, yang kelima yakin masuk waktu solat. Yakin masuk waktu solat. Kita nak solat ini, solat apa? Solat zuhur, kita mesti tahu waktu solat zuhur telah masuk. Nak semayang apa? Subuh, mesti tahu bila waktu subuh. Dah masuk dah atau belum? Mesti yakin waktu subuh telah masuk. Itu menjadi syarat kepada sah solat. Kalau kita tak yakin waktu masuk ke tak masuk lagi ni, kita semayang, tak sah semayang kita. Mesti kita yakin telah masuk waktu solat. Sebab itu perlu kita tahu waktu-waktu solat. Waktu solat zuhur umpamanya. Bermula waktu solat zuhur itu ialah bila mana tergelincir matahari di tengah langit ke arah barat. Dia bergerak sedikit ke arah barat. Lalu menghasilkan bayang-bayang di sebelah timur. Itulah tanda bermulanya waktu zuhur. Bermulanya waktu asar ialah bila mana bayang-bayang suatu benda itu panjang sedikit. Kita pacak satu benda, kita lihat bayang-bayang, ukur bayang-bayang tersebut panjang sedikit pada benda yang kita pacak tersebut, itu tanda bermulanya waktu asar. Itu kaedah yang disebut dalam kitab. Sekarang ni kita mudah, kita ada jadual waktu semayang yang telah ditetapkan mengikut kaedah yang dikatakan hisab, dalam keadaan ditetapkan mengikut kaedah yang telah ditentukan oleh pakar-pakar dalam menentukan waktu-waktu solat. Baik, itu waktu asar. Waktu maghrib, bila bermulanya waktu maghrib, iaitu terbenam matahari dan terbitnya cahaya merah di sebelah, terbitnya cahaya merah di kaki langit di sebelah barat. Terbenamnya matahari, kemudian dia menerbitkan cahaya merah. Kalau terbenam matahari, belum lagi terbit cahaya merah, artinya belum lagi waktu maghrib. Bila terbenam matahari, dia akan menghasilkan warna kekuning-kuningan. Itu dipanggil waktu tahrim. Waktu yang tidak digalakkan kita untuk bersemayang. Dilarang kita, ditegah kita untuk kita bersemayang waktu tu. Waktu kekuningan. Tapi bila berubah cahaya tersebut, kekuningan tersebut kepada cahaya merah, itu bermulanya waktu maghrib di sebelah barat. Terbenam matahari dan terbit cahaya merah. Baik, bila bermulanya waktu isyak, iaitu bila mana cahaya merah tersebut, bila masuk waktu maghrib, ada cahaya merah. Bila mana cahaya merah tersebut hilang, tak adalah cahaya merah. Tak adalah cahaya-cahaya kekuningan. Yang adanya cahaya malam, gelap.
Ketika itu bermulanya waktu Isyak. Bila bermulanya waktu subuh? Iaitu bila mana terbit farjal sidik ataupun cahaya merah di kaki langit di sebelah timur. Bila matahari nak terbit semula, sebelum dia terbit, dia akan mengeluarkan cahaya merah. Cahaya merah tersebut dipanggil fajar sidik. Fajar sidik itu menandakan bermulanya waktu subuh. Itulah waktu-waktu solat yang telah ditetapkan oleh syarak untuk kita. Maknanya, di antara syarat sah solat itu mesti kita yakin waktu telah masuk untuk kita solat. Baik, itulah syarat sah solat. Ada 5 perkara syarat sah solat yang perlu kita fahami. Dan insya-Allah saya sebagaimana yang sebutkan tadi, saya mengharapkan para pelajar menulis semula dalam buku nota syarat-syarat sah solat ini sebagai simpanan maklumat kita. InsyaAllah sekiranya kita akan berhadapan dengan ujian akhir tahun, umpamanya kita ada simpanan nota ini insyaAllah. Sekadar itu untuk hari ini, pelajaran ibadah tahun 4, syarat sah solat. Wallahu alam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.